Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 persembahan subjek SJHK 3203 Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Noda Maidina binti Nusyarir daripada Unit Elektif Sejarah, Unit 2, dan nama pensyarah saya ialah Cik Azlina binti Ali. Soalan tugasannya adalah membuat persembahan melalui video digital secara individu mengenai sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu dan juga tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British menggunakan kemahiran digital secara beretika dan juga memilih sekurang-kurangnya 2 tokoh tempatan. Sebelum itu, saya akan memberitahu sedikit pengenalan iaitu sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu telah bermula pada abad ke-18 apabila kuasa-kuasa Eropah berlumba-lumba menguasai kawasan strategik di rantau Asia Tenggara. British pada awalnya mereka berminat untuk melindungi laluan perdagangan dan juga ingin menubuhkan pangkalan yang strategik. Tanah Melayu menjadi sasaran British disebabkan lokasinya yang strategik di Selat Melaka yang mana ia merupakan laluan perdagangan utama antara China, India dan juga Eropah. Terdapat pelbagai faktor yang mana ia mendorong British untuk campur tangan di Tanah Melayu, terutamanya untuk mereka mengaut hasil bumi Tanah Melayu seperti biji timah, emas dan juga getah. Ong Hak Chin pada 1996 telah mengatakan mereka lebih tertarik untuk melabur dalam industri perlombongan, terutamanya di negeri Perak dan juga di negeri Selangor. Pertama sekali, kita akan pergi kepada Perjanjian Pangkor. Seperti yang kita dapat lihat, berikut merupakan gambar yang mana ia menunjukkan pentadbir dan juga pegawai British yang terlibat dalam Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 1874. Sir William Jervois duduk di tengah-tengah, merupakan Gubernur baharu bagi menggantikan Gubernur Clark. Berdiri dari kiri iaitu Dr. Anderson, Captain Innes, Major F. McNair, Lieutenant Henry McCallum, J.W.W. Birch, W. Next memakai sut terang, Captain Speedy dan juga Frank Swettenham. Pertama sekali, kita akan pergi kepada Perjanjian Pangkor. Seperti yang kita dapat lihat, berikut merupakan gambar yang mana ia menunjukkan pentadbir dan juga pegawai British yang terlibat dalam Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 1874. Sir William Jervois duduk di tengah-tengah, merupakan Gubernur baharu bagi menggantikan Gubernur Clark. Berdiri dari kiri iaitu Dr. Anderson, Captain Innes, Major F. McNair, Lieutenant Henry McCallum, J.W.W. Birch, W. Next memakai sut terang, Captain Speedy dan juga Frank Swettenham. Ini merupakan rupa Perjanjian Pangkor di mana ia merupakan titik penting dalam permulaan pengaruh British secara rasmi di Tanah Melayu. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1874 antara Sultan Perak, Raja Abdullah dan juga pihak British. Perjanjian ini menandakan campur tangan British dalam urusan pentadbiran negeri Perak. British telah menggunakan alasan ketidakstabilan politik dan juga masalah ekonomi, terutamanya persengketaan dalam kalangan pembesar Melayu serta perebutan tahta untuk mewujudkan pengaruh mereka. Seterusnya, British diperbolehkan untuk melantik residen yang bertanggungjawab bagi memberikan nasihat dalam hal-hal pentadbiran, kecuali berkaitan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Seterusnya, sistem residen kemudian diperluaskan ke negeri-negeri lain seperti negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Pahang. Kemudian saya akan terangkan apa yang terkandung di dalam Perjanjian Pangkor ini. Yang pertama, Raja Muda Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Seterusnya, Raja Bendahara Ismail, pemangku Sultan, dibenarkan untuk memakai gelaran Sultan Muda dan juga menerima pencen serta sebuah daerah kecil diserahkan kepadanya.
Kemudian, semua pembesar yang dilantik semasa pemerintahan Raja Ismail dahulu diiktiraf. Kuasa yang diberikan kepada orang kaya menteri di Larut oleh almarhum Sultan juga disahkan. Seterusnya, semua pendapatan yang dikutip dan juga semua pelantikan adalah dibuat atas nama Sultan. Sultan menerima dan menyediakan kediaman yang sesuai untuk pegawai British yang mana bergelar sebagai residen yang diiktiraf di istana, dan nasihatnya hendaklah diminta dan diikuti dalam semua perkara kecuali yang menyentuh bab agama dan juga adat istiadat Melayu. Gubernur Larut iaitu Swidi hendaklah didampingkan sebagai penolong residen. Seorang pegawai British yang mana bertindak di bawah residen Perak dengan kuasa yang sama dan juga tertakluk kepada residen itu. Kos bagi residen ini serta kaki tangan yang lain adalah ditentukan oleh Kerajaan Negeri Selat dan juga ditanggung dari mana pendapatan Kerajaan Perak. Kemudian, pendapatan bagi Sultan, Bendahara, Menteri dan juga pegawai-pegawai lain adalah dibayar melalui pendapatan Negeri Perak. Pungutan dan kawalan semua pendapatan dan juga pentadbiran negeri ini ditadbir di bawah nasihat residen. Sempadan Pulau Dinding dan Pangkor diserahkan kepada Inggeris dipindah semula, iaitu dari Bukit Segari menyusul pantai ke Pulau Qatar di bahagian barat dan dari Pulau Qatar menuju timur laut sejauh 5 batu, kemudian ke utara ke Bukit Segari. Sempadan di Sungai Krian juga ditetapkan. Kemudian, bagi memulihkan keadaan kacau bilau di Perak dan menegakkan keamanan dan juga penyelesaian puak-puak yang berpecah dalam negeri Perak, maka residen British ni, beliau bertanggungjawab untuk melakukannya, termasuk menguasai lombong-lombong dan juga mengambil alih jentera-jentera dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah Menteri Larut mengakui berhutang kepada Kerajaan Negeri Selat terhadap pembayaran charge dan perbelanjaan, menjalankan penyiasatan dan juga usaha menyelamatkan negeri Perak dan keselamatan perdagangan. Di dalam perjanjian Pangkor ini terdapat peruntukan penting, iaitu perkara ke-6, di mana perjanjian ini memperuntukkan bahawa Sultan Perak akan menerima seorang residen British yang akan bertindak sebagai penasihat kepada Sultan dalam semua aspek pentadbiran, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Ini bermaksud walaupun Sultan ini masih memegang tahta, pemerintahan negeri akan dijalankan di bawah pengawasan residen yang bertindak mengikut arahan Kerajaan British. Seterusnya, Sultan Perak hanya boleh bertindak berdasarkan nasihat residen yang gajinya akan dibayar oleh Sultan sendiri, bukan oleh Kerajaan British. Peranan residen di Larut juga telah disebut di dalam perjanjian ini, di mana kuasanya hampir menyamai seorang pemerintah penuh. Ngah Ibrahim yang sebelum ini memegang jawatan Menteri Larut telah kehilangan kuasanya selepas pelantikan Kapten Speedy, iaitu beliau menjadi sebagai residen di kawasan tersebut. Kemudian, perjanjian ini juga menyebut tentang pengurusan kewangan dan kutipan hasil negeri Perak yang kini berada di bawah kawalan British melalui residen, sekaligus telah memperlihatkan bagaimana British ini mula menguasai ekonomi Perak. Dengan pengaruh British yang semakin kuat, residen British memiliki kuasa penuh dalam pengurusan hasil negeri yang sebelum ini berada di bawah pengawasan para pembesar Melayu. Perjanjian Pangkor 1874 ini dilihat sebagai titik tolak permulaan dominasi British di Perak dan juga seluruh tanah Melayu. Perjanjian ini membawa kepada kemasukan British secara meluas dalam aspek ekonomi, terutamanya dalam industri biji timah yang menjadi antara ekspor utama tanah Melayu ke Britain. Seterusnya, perjanjian Pangkor ini telah memberikan kesan kepada politik, di mana yang pertama adalah penurunan kuasa Sultan. Perjanjian ini telah melemahkan kedudukan dan juga kuasa Sultan Melayu. Sultan terpaksa mematuhi arahan pihak British yang mana mereka mengambil alih urusan pentadbiran dan politik di negeri-negeri Melayu.
Seterusnya adalah pengenalan residen British. Penubuhan ini membolehkan penjajah mengawal urusan negeri berfungsi sebagai wakil kuasa penjajah dan untuk mengurangkan kuasa autonomi Raja-Raja Melayu. Kesan bagi sosial pula berlakunya perubahan struktur masyarakat. Perjanjian ini mempercepatkan pemisahan antara masyarakat Melayu dan Eropah yang membawa kepada ketidakseimbangan kuasa. Masyarakat Melayu mula terdedah kepada nilai-nilai asing yang mana mengubah cara hidup dan juga budaya mereka. Dan penghijrahan imigran di mana kehadiran British ini mendorong penghijrahan besar-besaran orang Cina dan India ke tanah Melayu yang membawa kepada perubahan demografi dan juga sosial. Dan akhir sekali adalah kesan ekonomi, iaitu eksploitasi sumber alam. British dapat mengeksploitasi sumber alam tanah Melayu dengan efisien, namun keuntungan hasil eksploitasi ini lebih banyak mengalir keluar dari negara, meninggalkan masyarakat tempatan dalam keadaan ekonomi yang lemah. Dan perubahan dalam aktiviti ekonomi di mana perjanjian ini juga telah membuka jalan bagi pengenalan sistem ekonomi baru yang lebih berorientasikan kepada kepentingan penjajah, termasuklah penguasaan terhadap lombong biji timah dan sumber-sumber yang lain. Perjanjian Pankor bukan sahaja mengubah landscape politik dan sosial Malaysia pada masa itu, tetapi juga telah memberikan kesan jangka panjang terhadap identiti dan nilai-nilai masyarakat Melayu. Ia merintis jalan bagi gerakan kebangkitan nasionalisme di kalangan penduduk tempatan sebagai reaksi terhadap pengaruh luar yang semakin meningkat. Secara keseluruhannya, Perjanjian Pankor adalah langkah awal ke arah penjajahan British yang lebih mendalam di semenanjung tanah Melayu dengan kesan yang masih dirasai hingga ke hari ini. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pembentukan negeri-negeri selat. Pembentukan negeri-negeri selat ini adalah hasil daripada perkembangan sejarah penjajahan British di Asia Tenggara, khususnya di wilayah yang kini dikenali sebagai Malaysia dan Singapura. Negeri-negeri selat merujuk kepada 3 wilayah utama yang pada mulanya terdiri daripada negeri Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Mereka berada di bawah pentadbiran British pada abad ke-19 dan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi dan politik rantau ini. Seterusnya, penubuhan negeri-negeri selat ini bermula dengan kepentingan ekonomi dan strategi rantau Asia Tenggara bagi kuasa-kuasa barat, khususnya British. Pada awal abad ke-18, kuasa-kuasa kolonial Eropah seperti Portugis, Belanda dan juga British, mereka berlumba-lumba untuk menguasai laluan perdagangan dan kawasan strategik di Asia Tenggara. Saya akan terangkan tentang latar belakang Pulau Pinang sebelum penyatuan negeri menjadi negeri-negeri selat. Pada tahun 1786, Pulau Pinang ini menjadi titik permulaan bagi pembentukan negeri-negeri selat. Kapten Francis Light dari syarikat Hindia Timur Inggeris iaitu East India Company telah menandatangani perjanjian dengan Sultan Kedah, Sultan Abdullah Mukarram Shah untuk menduduki Pulau Pinang sebagai balasan bagi perlindungan British daripada ancaman luar. Pulau Pinang ini menjadi pelabuhan bebas yang mana ia menarik para pedagang dari seluruh dunia. Latar belakang Melaka sebelum penyatuan negeri pula adalah pada 1824, perjanjian Inggeris-Belanda iaitu Anglo-Dutch Treaty telah ditandatangani antara British dan juga Belanda yang memuktamadkan penguasaan British ke atas Melaka. Sebelum perjanjian ini, Melaka ni berada di bawah pemerintahan Belanda. Setelah perjanjian, British telah mengambil alih Melaka sebagai sebahagian daripada strategi mereka untuk menguasai laluan perdagangan Selat Melaka. Melaka ketika itu memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan yang penting di rantau ini. Akhir sekali adalah negeri Singapura. Adalah pada tahun 1816, Stamford Raffles telah menandatangani perjanjian ini dengan Sultan Hussein Shah dan Temenggung Abdul Rahman dari Johor untuk mendirikan sebuah pelabuhan di Singapura. Dengan lokasinya yang strategik ini, di laluan perdagangan India dan juga China, Singapura dengan cepat berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan bebas yang penting di Asia Tenggara.
Pada 1824, British telah menguasai sepenuhnya Singapura setelah memeterai perjanjian dengan Sultan Johor. Kemudian saya akan terangkan tentang pembentukan rasmi negeri-negeri Selat. Pada 1826, British telah menyatukan ketiga-tiga wilayah ini iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura di bawah pentadbiran yang dikenali sebagai negeri-negeri Selat iaitu Strait Settlements. Wilayah ini diletakkan di bawah kawalan syarikat Hindia Timur Inggeris dan dikendalikan dari Calcutta, India, di mana syarikat Hindia Timur Inggeris ini berpusat. Pentadbiran negeri-negeri Selat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengurusan pelabuhan-pelabuhan ini, yang mana ia semuanya penting dari segi perdagangan. British juga telah berusaha untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka di rantau ini dan memastikan kawalan ke atas laluan laut di Selat Melaka yang menjadi nadi utama perdagangan rempah, biji timah dan juga lain-lain barangan berharga. Perkembangan dan perubahan pentadbiran pula adalah pada 1867, negeri-negeri Selat dipindahkan daripada kawalan syarikat Hindia Timur Inggeris kepada kerajaan British. Ia dijadikan sebuah jajahan mahkota British iaitu Crown Colony yang berada di bawah kawalan langsung kerajaan Britain. Dengan ini, pentadbiran negeri-negeri Selat menjadi lebih tersusun dan ianya diperintah oleh seorang gubernur yang berpusat di Singapura, manakala dua residen yang memantau Melaka dan Pulau Pinang. Pembentukan negeri-negeri Selat ini mencerminkan perubahan dasar kolonial British yang mengutamakan pentadbiran langsung ke atas kawasan-kawasan penting strategik dan juga ekonomi. Ini juga memperlihatkan kepentingan Selat Melaka sebagai laluan perdagangan utama di Asia. Seterusnya adalah kepentingan negeri-negeri Selat adalah negeri-negeri Selat menjadi pusat perdagangan, pelabuhan dan juga pengaruh politik British di rantau Asia Tenggara. Singapura khususnya memainkan peranan besar sebagai pelabuhan antarabangsa yang mana ia menghubungkan Asia dengan Eropah dan dunia lain. Selain itu, British juga menggunakan negeri-negeri Selat sebagai pangkalan untuk mereka meluaskan pengaruh mereka ke seluruh tanah Melayu dan juga di Borneo. Negeri-negeri Selat juga menjadi pusat penyebaran kebudayaan dan masyarakat kosmopolitan. Peningkatan pendatang dari China dan India ke wilayah-wilayah ini berlaku kerana dasar pelabuhan bebas, yang mana ia menarik ramai pekerja dan juga pedagang. Ini menjadikan negeri-negeri Selat sebagai kawasan dengan kepelbagaian etnik dan budaya yang sangat unik. Tidak lama kemudian, pembentukan negeri-negeri Selat ini dibubarkan. Pada abad ke-20, negeri-negeri Selat mengalami perubahan besar akibat perkembangan politik dan ekonomi dunia, termasuk Perang Dunia Kedua dan proses dekolonisasi. Pada tahun 1946, selepas tamatnya pendudukan Jepun, negeri-negeri Selat ini dibubarkan. Singapura menjadi jajahan mahkota yang berasingan, manakala Pulau Pinang dan juga Melaka menjadi sebahagian daripada Kesatuan Malaya yang kemudiannya bergabung dalam Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Kesimpulannya, pembentukan negeri-negeri Selat ini merupakan sebahagian penting dari sejarah kolonial British di Asia Tenggara. Wilayah-wilayah ini bukan sahaja berfungsi sebagai pusat perdagangan yang penting, tetapi juga telah menjadi asas bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang terus mempengaruhi rantau ini hingga ke hari ini. Negeri-negeri Selat ini adalah contoh bagaimana kuasa kolonial menggunakan kelebihan geografi dan ekonomi untuk membentuk landscape politik dan ekonomi yang lebih luas di Asia Tenggara. Kemudian saya akan terangkan tentang pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu adalah suatu proses penting dalam sejarah Malaysia, khususnya dalam usaha penjajahan British untuk mengukuhkan penguasaan mereka di tanah Melayu pada akhir abad ke-19 dan juga awal abad ke-20. Negeri-negeri Melayu bersekutu ini merujuk kepada gabungan 4 negeri Melayu iaitu Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang, yang mana berada di bawah perlindungan dan juga pentadbiran British. Pembentukan ini membawa kepada perubahan besar dalam aspek pentadbiran, politik dan juga ekonomi di rantau tersebut.
Latar belakang pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu adalah pada pertengahan abad ke-19, keadaan politik dan ekonomi di tanah Melayu ini mengalami ketidakstabilan, terutamanya akibat persaingan antara pembesar-pembesar tempatan dan juga pergaduhan antara kongsi-kongsi gelap yang mana ia melibatkan pendatang Cina di kawasan perlombongan. Pada masa yang sama, British ini yang sudah memiliki kawasan ke atas negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura menyedari potensi kekayaan sumber asli ini di tanah Melayu, terutamanya biji timah yang menjadi komoditi penting dalam perdagangan dunia. Frank Swettenham membentuk persekutuan yang dipanggil Persetiaan Persekutuan 1895 atau Treaty of Federation. Sebab-sebab pembentukannya adalah kedudukan tanah Melayu yang kaya dengan sumber alam seperti biji timah dan emas telah menarik perhatian British untuk mereka meluaskan pengaruh mereka. Selain itu, Selat Melaka yang mana ia merupakan laluan perdagangan antarabangsa penting menjadikan tanah Melayu strategik dalam penguasaan perdagangan global. Bagi British, pentingnya memastikan keselamatan dan kestabilan politik di tanah Melayu agar mereka ini dapat memanfaatkan kekayaan sumber ini sepenuhnya. Frank Swettenham membentuk persekutuan yang dipanggil Persetiaan Persekutuan 1895 atau Treaty of Federation. Raja-Raja Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang bersetuju untuk meletakkan diri dan juga negeri-negeri mereka di bawah naungan British. Raja-raja bersetuju untuk membentuk negeri-negeri mereka ke dalam sebuah persekutuan yang akan dikenali sebagai negeri-negeri naungan British. Negeri tersebut akan ditadbir mengikut nasihat dari kerajaan British. Raja-raja tersebut hanya akan menjalankan kuasa di negeri masing-masing. Raja-raja bersetuju untuk menerima seorang pegawai British bergelar Resident General yang akan menjadi ejen dan wakil kerajaan British. Beliau bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi bagi negeri-negeri Melayu bernaung. Raja-raja tersebut bersetuju untuk mengikut nasihat Residen Jeneral dalam semua hal pentadbiran selain daripada yang menyentuh agama Islam. Raja-raja juga bersetuju untuk memberi bantuan tenaga manusia, kewangan dan juga bantuan-bantuan lain kepada negeri-negeri yang memerlukan mengikut nasihat yang diberikan oleh kerajaan British. Mereka juga bersetuju untuk mengadakan satu pasukan askar India yang lengkap dengan senjata untuk berkhidmat di negeri-negeri selat jika berlakunya perperangan. Hak kuasa dan kuat kuasa raja-raja tidak akan terjejas dengan menerima rancangan persekutuan. Hubungan yang sedia ada wujud di antara negeri-negeri mereka dengan Empire British akan dikekalkan. Seterusnya adalah pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini adalah satu peristiwa penting dalam sejarah tanah Melayu yang berlaku selepas pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Proses ini melibatkan negeri-negeri Melayu yang tidak menyertai persekutuan tersebut, termasuk negeri-negeri seperti Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Sebelum pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu ini, negeri-negeri Melayu mempunyai sistem pemerintahan dan juga pentadbiran yang berbeza. British telah memperkenalkan sistem residen di beberapa negeri, tetapi tidak semua negeri bersetuju untuk menggabungkan diri ke dalam satu persekutuan. Keputusan untuk tidak menyertai persekutuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial dan juga ekonomi. Faktor pembentukan adalah kedaulatan dan autonomi. Raja-raja di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor mengekalkan kedaulatan dan autonomi mereka. Mereka ini bimbang bahawa penggabungan ke dalam persekutuan ini akan mengurangkan kuasa dan juga pengaruh mereka. Raja-raja ini lebih memilih untuk menguruskan urusan negeri mereka sendiri tanpa campur tangan British yang lebih besar. Seterusnya, perbezaan ekonomi negeri-negeri yang tidak menyertai persekutuan mempunyai keadaan ekonomi yang berbeza daripada negeri-negeri yang tergabung dalam negeri-negeri Melayu bersekutu. Contohnya,
negeri Johor mempunyai sumber ekonomi yang lebih kukuh dan hubungan perdagangan yang baik dengan British, menjadikannya kurang bergantung kepada bantuan kewangan dari negeri lain. Kemudian, pengaruh British iaitu British ini berusaha untuk mengukuhkan pengaruh mereka di Tanah Melayu melalui pelbagai cara. Namun, di beberapa negeri seperti negeri Kedah dan Kelantan, terdapat penolakan terhadap pengaruh British yang dianggap sebagai ancaman kepada kedaulatan mereka. Raja-raja di negeri-negeri ini lebih cenderung untuk mengekalkan hubungan diplomatik secara langsung dengan British tanpa perlu bergabung dengan persekutuan. Seterusnya, sistem pentadbiran yang berbeza. Setiap negeri ini mempunyai sistem pentadbiran dan juga undang-undang tersendiri. Penggabungan ke dalam satu persekutuan akan memerlukan penyeragaman undang-undang dan sistem pentadbiran yang mana ia mungkin sukar untuk dilaksanakan kerana perbezaan budaya dan tradisi di setiap negeri. Kesan pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu adalah pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu membawa kepada beberapa kesan yang penting. Yang pertama, pembangunan berasingan negeri-negeri. Ini terus berkembang secara berasingan dengan sistem pentadbiran dan juga pembangunan infrastruktur mereka sendiri. Ini menghasilkan variasi dalam kemajuan ekonomi dan sosial antara negeri-negeri bersekutu dan tidak bersekutu. Yang kedua pula adalah hubungan diplomatik dengan British. Raja-raja di negeri tidak bersekutu ini dapat mengekalkan hubungan diplomatik secara langsung dengan pihak British tanpa perlu melalui Residen Jeneral ataupun struktur pentadbiran pusat yang ditetapkan oleh negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang ketiga pula adalah pergerakan kebangsaan. Keputusan untuk tidak menyertai persekutuan juga memberikan ruang bagi gerakan kebangsaan di kalangan rakyat tempatan untuk mereka berkembang secara berasingan, mempengaruhi kesedaran politik dan juga identiti nasional di Tanah Melayu. Jadi, kesimpulannya, pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini adalah hasil daripada keputusan strategik oleh Raja-Raja Melayu untuk mengekalkan kedaulatan dan juga autonomi mereka. Faktor-faktor seperti kekhawatiran terhadap kehilangan kuasa, keadaan ekonomi. Seterusnya, tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah. Dur Said atau nama sebenarnya adalah Abdul Said adalah seorang tokoh yang gagah dan hebat dalam mengukir sejarah negeri Melaka. Beliau adalah keturunan suku Semelenggang dan lahir pada tahun 1773 dan meninggal pada tahun 1849. Beliau dilantik sebagai penghulu Naning yang ke-9 pada usianya 26 tahun dan beliau menjadi pemimpin yang dihormati di kawasan itu. Dur Said adalah seorang pahlawan Melayu yang terkenal kerana penentangannya terhadap penjajahan British di Naning pada awal abad ke-19. Terdapat beberapa faktor utama yang mana ia mendorong Dur Said untuk melawan termasuk mempertahankan kemerdekaan Naning, menentang bayaran cukai dan juga untuk menentang pelaksanaan undang-undang British. Berikut merupakan faktor daripada penentangan Dur Said. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Naning. Selepas perjanjian Inggeris-Belanda 1824, British menganggap Naning ini sebagai sebahagian daripada Melaka dan juga mengarahkan penduduknya untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak British di Melaka. Tindakan ini tidak diterima oleh Dur Said dan rakyat Naning yang melihat Naning ini sebagai daerah yang merdeka dan berdaulat. Mereka merasakan bahawa hak dan juga kedaulatan mereka dicabuli, mendorong Dur Said untuk bangkit mempertahankan kemerdekaan dan juga identiti daerah mereka. Yang kedua pula adalah menentang bayaran cukai. Salah satu langkah awal British adalah memperkenalkan Undang-Undang Cukai pada tahun 1830 yang memaksa penduduk Naning ini membayar cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian mereka. Ini turut menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Naning kerana mereka ini merasakan bahawa cukai tersebut adalah beban yang tidak adil dan mencabuli hak mereka sebagai penduduk tempatan.
Nur Said sebagai pemimpin merasakan tanggungjawab untuk melindungi rakyatnya daripada beban kewangan ini dan menolak untuk mematuhi arahan tersebut. Yang ketiga pula adalah menentang pelaksanaan undang-undang British. British juga memperkenalkan pelbagai undang-undang yang mengganggu kuasa tradisional Nur Said sebagai penghulu. Salah satu undang-undang tersebut adalah peraturan penghulu yang melarang Nur Said daripada mengendalikan kes jenayah di kawasan Nanning. Pada tahun 1828, beliau telah diberikan amaran oleh pihak British kerana menyelesaikan kes jenayah secara tradisional dan juga diugut untuk dilucutkan jawatan jika tidak mematuhi arahan tersebut. Tindakan ini bukan sahaja mengurangkan kuasa Nur Said tetapi juga telah mencabar sistem keadilan tradisional yang mana ia telah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu. Jadi kesimpulannya, penentangan Nur Said ini terhadap penjajahan British di Nanning adalah hasil daripada gabungan faktor-faktor yang berkaitan dengan kedaulatan, ekonomi dan juga pelaksanaan undang-undang. Keputusan beliau untuk melawan bukan sahaja mencerminkan semangat juangnya untuk mempertahankan hak dan juga kebebasan rakyatnya, tetapi juga untuk menunjukkan ketidakpuasan hati masyarakat Melayu terhadap campur tangan asing dalam urusan tempatan. Perjuangan Nur Said ini menjadi simbol penentangan terhadap penjajahan dan telah memberikan inspirasi kepada generasi yang akan datang dalam usaha menuntut kemerdekaan. Seterusnya, perjuangan Nur Said terhadap masyarakat tempatan, perjuangan yang dinamakan sebagai pemberontakan Nur Said atau pemberontakan Nanning pada tahun 1831 hingga 1832, beliau memimpin pasukan pemberontakan Melayu dari pelbagai daerah. Nur Said ini mempertahankan hak-hak Nanning dalam isu cukai dan menentang pengambil alihan tanah oleh pemerintah kolonial. Perjuangannya memberikan kesedaran akan hak asasi manusia dan meninggalkan impak yang positif dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menginspirasikan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, Abdul Rahman bin Tuanku Imam Nuh atau dikenali sebagai Datuk Bahaman ialah orang besar yang menentukan penjajah British di Semantan, kawasannya di negeri Pahang. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1838 dan meninggal dunia pada tahun 1977 ketika berusia 139 tahun dengan identitinya sebagai Tok Guru Peramu. Datuk Bahaman juga memimpin pasukan Pahang untuk membantu Tengku Kudin dalam Perang Saudara di Kelang Selangor. Beliau dilantik oleh Sultan Ahmad sebagai orang kaya termeluk. Faktor penentangan Datuk Bahaman adalah campur tangan British dalam urusan tempatan. Salah satu punca utama penentangan Datuk Bahaman adalah campur tangan British dalam urusan pentadbiran negeri Pahang. Pelantikan E.A.Y sebagai pegawai magistrat dan pemungut hasil di Temeluk tanpa berbincang dengan Datuk Bahaman dianggap sebagai pencabulan haknya sebagai orang kaya Semantan. Tindakan ini mengakibatkan Datuk Bahaman ni kehilangan haknya untuk mengutip cukai di daerah kekuasaannya yang merupakan salah satu daripada sumber pendapatan dan kuasa beliau. Yang kedua adalah pembinaan balai polis di Lubuk Terua. Pembinaan balai polis oleh pihak British di Lubuk Terua tanpa sebarang perundingan dengan Datuk Bahaman dianggap sebagai pencerobohan ke atas tanah orang Melayu dan juga telah mengancam kedudukan beliau. Tindakan ini telah mencetuskan kemarahan Datuk Bahaman yang mana melihatnya sebagai ancaman langsung kepada kuasa dan juga pengaruhnya di kawasan tersebut. Yang ketiga pula adalah pelucutan gelaran dan kehilangan status pihak British melalui pengaruh mereka ke atas Sultan Pahang memaksa Sultan Wan Ahmad untuk melucutkan gelaran Datuk Bahaman sebagai Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Tindakan ini bukan sahaja memalukannya tetapi juga telah menambahkan lagi rasa tidak puas hatinya terhadap pihak British. Datuk Bahaman merasakan bahawa pelucutan gelaran tersebut adalah satu penghinaan yang tidak dapat diterima dan ia memotivasinya untuk bangkit menentang penjajahan. Yang keempat pula adalah semangat perjuangan dan juga kedaulatan Datuk Bahaman mempunyai semangat kepahlawanan
yang tinggi dan berpegang kepada prinsip mempertahankan tanah air serta kedaulatan bangsanya. Beliau percaya bahawa perjuangan menentang penjajah adalah tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin tempatan. Semangat juangnya ini dipengaruhi oleh warisan kepahlawanan Melayu yang mengalir dalam dirinya. Yang kelima pula adalah reaksi terhadap tindakan penjajah. Keputusan untuk melawan juga dipengaruhi oleh tindakan agresif pihak British terhadap pengikutnya dan masyarakat setempat. Selepas serangan awal ke atas pasukan British di Sungai Semantan pada 18 Disember 1891, Datuk Bahaman ini merasakan bahawa satu perjuangan bersenjata adalah perlu untuk mempertahankan hak-hak masyarakat Melayu dan untuk menentang penindasan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, keputusan Datuk Bahaman ini untuk melawan penjajah British adalah hasil daripada gabungan faktor-faktor seperti campur tangan British dalam urusan tempatan, pembinaan balai polis yang dianggap sebagai pencerobohan, perwujudan gelaran yang memalukan, serta semangat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Perjuangannya menjadi simbol penentangan terhadap penjajahan dan memberikan inspirasi kepada generasi seterusnya dalam usaha menuntut kemerdekaan. Kesimpulannya, sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu bermula abad ke-18 dan berlanjutan hingga ke awal abad ke-20 yang menyaksikan penjajahan secara berperingkat di pelbagai negeri. Proses ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk kepentingan ekonomi, politik dan strategi. British dalam menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka serta sumber kekayaan yang terdapat di Tanah Melayu. Perluasan pengaruh British di Tanah Melayu adalah satu proses yang kompleks yang melibatkan strategi, politik, ekonomi dan ketenteraan untuk menguasai kawasan tersebut. Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan ini menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan kedaulatan dan juga hak mereka meskipun seringkali berhadapan dengan cabaran besar daripada pihak penjajah. Perjuangan ini bukan sahaja mencerminkan ketidakpuasan hati terhadap penindasan, tetapi juga menandakan permulaan kesedaran nasionalisme yang akan terus berkembang hingga ke arah kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.